Kanak-kanak tersebut akan dibiarkan bersendirian selama 1 malam yang ditemani. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita sedia maklum setiap negara mempunyai kepercayaan dan pegangan yang tersendiri. Di Nepal, mereka mempunyai satu kepercayaan yang disebut sebagai Kumari Puja ataupun dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai Dewi Kumari. Yang mana kepercayaan ini telah diamalkan oleh mereka semenjak 2000 tahun yang lalu. Kumari dalam bahasa Nepal difahami sebagai kecantikan. Dalam kepercayaan ini, mereka menyembah kanak-kanak perempuan yang belum mencapai akil balik yang dianggap sebagai jemaat Tuhan merujuk kepada Dewi Kumari. Bagi mereka, kanak-kanak perempuan yang diangkat menjadi Dewi Kumari ini mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan buat mereka serta mampu memberikan nasib yang baik dalam kehidupan mereka. Sebenarnya terdapat pelbagai versi cerita mengenai wujudnya tradisi kepercayaan Dewi Kumari ini. Namun, antara kisah yang paling popular dalam sejarah purba orang Nepal adalah kisah persahabatan antara Raja Jayaprakash Malla dengan Dewi Taliju. Menurut kepercayaan orang lama di sana, Jayaprakash Malla ini merupakan raja terakhir yang memerintah Nepal sekitar abad 12 ke 17 Masihi. Sang raja sering bertemu dengan Dewi Taliju untuk bermain sejenis permainan melempar dadu dengan syarat pertemuan mereka ini mesti dirahsiakan oleh sesiapa. Sang raja mempercayai bahawa dengan seringnya berdampingan dengan Dewi Taliju, maka kerajaan yang diperintahnya akan sentiasa dipelihara dan dijaga oleh Dewi tersebut. Sehinggalah sampai satu ketika mana isteri sang raja ini merasakan ada sesuatu yang disorokkan oleh Raja Jayaprakash. Sehinggalah pertemuan mereka telah diketahui oleh isteri sang raja. Disebabkan hal tersebut, Dewi Taliju berasa amat marah kerana menganggap sang raja telah melanggar janji. Memulai dari situlah, Dewi Taliju mula meletakkan syarat sekiranya mahu berjumpa dengannya, maka sang raja perlu mencari kanak-kanak perempuan yang belum mencapai akil balik dari kalangan masyarakat Newa Sakya yang akan menjadi jemaah buat Dewi Taliju. Dari sudut cerita yang lain, ada yang mengatakan sang raja telah memaksa Dewi Taliju untuk melakukan hubungan terlarang akibat meminum minuman yang keras yang akhirnya wujudlah kepercayaan yang mereka telah amalkan selama ini. Adapun kepercayaan ini adalah gabungan dari ajaran Hindu dan Buddha. Sebab itu tidak peliklah mengapa ada penganut dari kedua agama ini yang mendewakan dan menyembah Dewi Kumari ini. Sehingga ke hari ini, mana-mana pemerintah yang diangkat menjadi pemimpin, maka terlebih dahulu ia harus mendapatkan restu daripada Dewi Kumari ini, kesan daripada kepercayaan tradisi ini. Sahabat semua, kebiasaannya kanak-kanak perempuan yang dipilih menjadi Dewi Kumari ini sekitar 3 ke 5 tahun. Dalam soal pemilihan kanak-kanak perempuan yang bakal menjadi Dewi Kumari, syarat utamanya mestilah berasal dari kalangan masyarakat Newa Sakya dan harus melepasi 32 syarat yang telah ditetapkan oleh 5 orang individu yang tertinggi dalam agama Buddha. Mereka inilah orang yang bertanggungjawab dalam memilih kanak-kanak perempuan yang layak menjadi Dewi Kumari ini melalui satu upacara penjemahan semula. 32 ciri tersebut merangkumi aspek kesihatan, kecantikan dan juga tidak mempunyai sebarang kecacatan. Namun, salah satu ciri yang terpenting dalam menjadi Dewi Kumari ini ialah kanak-kanak tersebut mestilah mempunyai keberanian yang begitu tinggi. Untuk menilai perkara tersebut, kanak-kanak perempuan itu akan menjalani satu upacara yang disebut sebagai malam hitam, di mana mereka akan menyaksikan ritual tarian para lelaki yang menari sambil tubuh mereka dilumuri darah serta penyembelihan 108 ekor binatang yang terdiri daripada kerbau dan kambing. Tidak cukup dengan itu, kanak-kanak tersebut akan dibiarkan bersendirian selama 1 malam yang ditemani oleh bangkai-bangkai haiwan tersebut. Sekiranya ia lulus ujian tersebut, barulah kanak-kanak perempuan itu akan ditabalkan menjadi Dewi Kumari yang akan dilaksanakan di kuil Kumariga. Sahabat semua, kehidupan sebagai Dewi Kumari ini bukanlah seindah seperti yang kita sangkakan. Kehidupannya tidak akan sama seperti kanak-kanak yang lain yang bebas melakukan apa sahaja. Kanak-kanak yang dipilih menjadi Dewi Kumari ini terpaksa berpisah daripada keluarga mereka, dilarang berkomunikasi dengan manusia biasa. Bahkan pakaiannya pun mesti mengikuti tradisi Dewi Kumari. Ia dilayan seperti seorang dewa, menjadi tempat penyembahan kepada penganut Buddha dan Hindu dengan memohon segala hajat yang membawa nasib yang tuah kepada kehidupan mereka. Bahkan sepanjang kanak-kanak tersebut menjadi Dewi Kumari, kakinya dilarang untuk memijak tanah kerana dianggap masyarakat di sana kaki Dewi tidak layak memijak tempat yang kotor. Ia akan diusung ke mana-mana sahaja apabila terdapat sesuatu upacara. Ia juga hanya dibenarkan tinggal di kuil sahaja dan hanya diusung keluar apabila terdapat ritual yang memerlukannya menjadi bahan sembahan dan pemujaan. Timbul persoalan di sini, sampai bilakah kanak-kanak tersebut terpaksa menjadi Dewi Kumari? Menurut kepercayaan di sana,
apabila Dewi Kumari tersebut sudah mencapai akil balik dan keluarnya darah haid, maka disitulah berakhir kehidupannya sebagai seorang dewi. Bagi menamatkan tugasnya, kanak-kanak tersebut akan melalui ritual gufa di mana ia akan dipakaikan dengan pakaian tradisi lama orang Nepal dengan wajahnya ditutup, lalu akan melalui proses pemujaan matahari yang berlangsung selama 12 hari. Selepas tamatnya ritual tersebut, maka berakhirlah tugas kanak-kanak itu sebagai Dewi Kumari dan ia akan menjalani kehidupannya seperti manusia biasa. Sahabat semua, kebiasaannya kanak-kanak ini akan mengalami kesukaran untuk berjalan kesan daripada mereka telah lama tidak menggunakan kaki mereka untuk berjalan sepanjang menjadi Dewi Kumari. Dari sudut pendidikan, kanak-kanak ini agak ketinggalan kerana terpaksa mencari rentak mereka dalam memulakan kehidupan yang baru seperti kanak-kanak biasa. Hakikatnya, tradisi ini telah mendapat bantahan daripada ramai pihak kerana dianggap telah merampas hak kebebasan kanak-kanak tersebut untuk hidup seperti biasa serta menindas kanak-kanak di bawah umur yang dipilih menjadi Dewi Kumari dengan alasan ia adalah amalan tradisi yang harus diamalkan. Akhirnya, kanak-kanak yang tidak bersalah inilah menjadi mangsa dalam menjadi tradisi pengamalan di sana. Maka itulah kisah mengenai kisah kanak-kanak yang menjadi Dewi Kumari yang telah diamalkan sekian lama oleh masyarakat Nepal. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kerana setia bersama saya sehingga ke saat ini. Sekian, kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.